sebenarnya, baik, bab 6 ni sebenarnya adalah lanjutan daripada 5 bab pertama yang telah kita pelajari. Bab pertama iaitu tentang kedatangan kuasa barat. Bab yang kedua iaitu berkaitan dengan negeri-negeri Selat. Dan yang ketiga iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Bab yang keempat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bab yang kelima, pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak. So, kali ini bab yang keenam, iaitu berkaitan dengan apakah kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Bila dah semua negeri-negeri ini dikuasai oleh barat, apa yang berlaku pada ekonomi dan sosial? Baik. So, kita lihat di sini, first of all kita lihat apa yang berlaku ialah iaitu bila barat datang, mereka memperkenalkan iaitu ekonomi moden. Di mana ekonomi moden ini ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri ekonomi moden. Sebelum itu kita guna ekonomi apa, cikgu? Mungkin ada yang tanya, bentuk ekonomi apa yang kita gunakan sebelum kedatangan barat? Sebenarnya, sebelum kedatangan barat, ekonomi kita ni mengutamakan bukan keuntungan, tetapi lebih kepada memenuhi keperluan sahaja, dan kalau ada lebihan, dianggap sebagai sedekah. Dianggap sebagai sedekah. Jadi hanya untuk memenuhi keperluan. Jadi oleh sebab itu, wujud tak orang kaya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau, wujud tak orang kaya? Yes, wujud orang kaya. Tapi diorang buat untung. Tapi untung tu mungkin sikit sahaja, tetapi mereka mendapat keuntungan yang banyak kerana volume pembelian yang banyak oleh semua orang. Itu menyebabkan mereka tidak memikirkan keuntungan. Yang penting, mereka dapat menyumbang kepada orang masyarakat setempat, dan juga mereka, kalau ada lebihan, mereka sedekah. Itu ekonomi tradisional. Nampak tak? Itu ekonomi tradisional. Tetapi bila datang sahaja barat, mereka memperkenalkan ekonomi moden, iaitu kapitalis. Apa-apa mesti untung. Kalau kita buat 50%, untung mesti another 50%. Nampak tak? Kalau kita buat benda tu, katakan RM10, kita jual RM20. Ada yang sampai jual RM30. So ini apa? Ini adalah pemikiran ekonomi moden yang dibawa oleh barat. Sebab bagi mereka, profit. Profit adalah segala-galanya. Jadi mereka mengejar keuntungan bagi diri sendiri. So, itu yang dipanggil ekonomi moden. Bagus ke tak bagus? Well, bagus untuk diri sendiri, tapi tak bagus untuk masyarakat. Kerana keutamaan untung kepada diri sendiri, bukan untuk masyarakat. Nampak tak tu? Jadi, oleh sebab itu, kalau kita lihat, pengenalan ekonomi moden ini oleh barat, iaitu berdasarkan kepada 5 ciri-ciri ini. Tapi ada yang zaman dulu masa British dan Belanda susah nak kawal alam Melayu. Belanda guna strategi jual biji timah sikit tapi mahal, British jual murah tapi banyak. Ya, betul. Masa nak kawal Melayu, Belanda guna strategi jual biji timah sikit. Betul. Tapi Belanda guna strategi jual biji timah sikit tapi mahal, kemudian British jual murah tapi banyak. Tapi harus diingat, orang-orang tempatan, orang-orang Melayu, kalau dia jual biji timah, dia jual barang, dia macam ni tak? Zaman Kesultanan Melayu Melaka sampailah ke Kesultanan Johor Riau, mereka berniaga, contoh barang RM10, untung RM1. Jadi harga dia RM11. Maknanya untung dia memang sedikit. Tetapi bagaimana dia boleh jadi kaya? Kerana volume yang banyak. Orang membeli dengan banyak. Sebab itu wujudnya orang kaya pada zaman itu. Seperti siapa? Ngah Ibrahim. Menteri Larut. Kaya. Dan kaya bukan kerana harga dia mahal, tetapi volume yang banyak dijual. So itu ekonomi tradisional. Zaman sekarang memang tak dapat lah.
Even kalau jual kuih pun kadang-kadang seketul 50 sen. Padahal buatnya baru 20 sen. Tapi nak untung 30 sen. Okay, zaman sekarang. Dan ini mengikut ekonomi siapa? Ekonomi barat lah. Ekonomi moden tu. Okay. Jadi inilah kita kata sebagai perbezaan ekonomi tradisional dan ekonomi moden. Baik. Okay, so hari itu kita dah lihat tau. Okay, iaitu ciri ekonomi moden ini dimulakan dengan apabila barat membawa masuk modal yang banyak. Dia bawa masuk modal yang banyak. Jadi modal ini adalah keuangan sendiri untuk memulakan perniagaan. Ya sikit tapi betul Izakil. Betul Izakil. Untung sedikit tapi banyak jualannya. Jadi sebab itu dia dapat untung banyak. Betul. Itu zaman dulu Baik. So kalau kita lihat modal yang besar, okay, diperlukan untuk mempertingkatkan proses pengeluaran dalam sektor perlombongan dan pertanian. So kita dah tengok iaitu lombong emas. Okay, lombong emas di Raub, lombong petroleum yang pertama di Miri, okay, dan menara lombong arang batu di Tanjung Kubung, Labuan. Menara-menara ini kalau nak dibina perlukan modal yang besar. Okay, modal yang besar. Jadi British ada banyak modal. Okay, Barat ada banyak modal. Sebab itu bukan. Modal tu macam bank kan? Bukan. Modal ni mungkin ramai yang keliru. Modal ni ialah duit. Duit untuk memulakan perniagaan. Duit untuk memulakan perniagaan. Itu dipanggil modal. Contoh, kalau katakan kamu nak, contohnya kalau katakan kamu nak berniaga burger. Berniaga burger. Kamu kena ada modal, iaitu kamu kena ada duit. Untuk apa? Untuk membina stall dia, gerai tu. Gerai burger. Nak bina gerai burger yang ada bumbung. Kemudian ada dia punya tempat masak. Kemudian kena ada dia punya segala pan bagai apa semualah. Segala alatan. Kemudian kena keluar modal lagi untuk pembungkusan plastik. Kemudian kena beli roti dia banyak-banyak. Kemudian daging. Capital ke? Ya, betul. Capital. Dipanggil capital. So, itu dipanggil modal. Dan modal tu memang besar. Kalau katakan modal kamu 1,000 saja, mungkin kamu punya gerai tu, gerai burger, simple-simple saja. Tapi kalau gerai kamu, kalau kamu ada modal yang besar, contohnya RM5,000, kamu boleh buat gerai burger yang ada siap lampu-lampu lagi. Klip-klip bagai apa semua. Jadi itu bergantung kepada modal kamu. Okey. Unstable lagi ke? Unstable lagi ke? Nampak macam unstable lagi ya? Okey. Tadi unstable. Yes, okey. Jadi itu adalah okey, it's okay. Okey, kalau unstable bagi tahu ya. So itu adalah dikatakan modal ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil capital. Ingat tu. Dan British datang, okey, membawa capital yang banyak untuk perlombongan. Okey, cikgu tanya kamu semua Okey, semasa British datang, dia buat perlombongan. Sebelum tu ada tak perlombongan di tanah Melayu? Ada. Orang Melayu, dia guna perlombongan, iaitu dia guna teknik apa? Teknik mendulang dan melampan. Kenapa dia guna teknik mendulang dan melampan? Kerana dia nak ambil sikit-sikit dan jual setakat mana yang ada sahaja. Jadi modalnya murah. Dan mereka tak fikir pun pasal nak keluarkan banyak-banyak nak untung. Tak. Keluarkan sikit-sikit dan jual. Datang pelombong Cina. Pelombong Cina guna pam kelikir. Okey, lagi banyak daripada pelombong Melayu. So mereka, pelombong Cina diarahkan oleh pembesar-pembesar Melayu untuk keluarkan lebih banyak sebab ramai nak pakai. Kemudian datang pula pelombong British. Mereka guna kapal korek. Lagi banyak mereka boleh keluarkan. Untuk apa? Mereka nak jual banyak-banyak untuk untung yang tinggi. So nampak tak? Lagi besar yang kamu nak keluarkan, lagi banyak modal, capital yang kamu kena keluarkan
untuk membeli peralatan-peralatan. So itu modal. So Barat memang datang sini dan membawa ekonomi moden, iaitu menggunakan modal yang banyak, terutama sekali dalam perlombongan. Ini contoh-contohnya lah. Di negeri-negeri Melayu ada perlombongan emas. Bukan kekurangan pekerja. Bukan sebab kekurangan pekerja. Tetapi tak clear sangat. Bukan sebab kekurangan pekerja, tetapi sebenarnya kerana apa? Kerana memang matlamat mereka bukan untuk keuntungan, tetapi untuk mencukupkan keperluan diri dan keperluan orang lain. Itu sahaja. Bukan untuk keuntungan. Jap. Okey, lagging tak ni? Lagging tak ni? Tadi lagging Tadi lag Lag sangat-sangat. Sekarang okey dah? Cikgu try present, dia start lag. Oh, ya ke? Kita try lagi sekali. Dia lagging baik, tak apa. So, itu dari sudut perlombongan. Modal di perlombongan. Iaitu perlombongan PG Timah, emas. Dan kemudian dalam pertanian komersial pun sama juga. Dalam pertanian komersial kita tahu, negeri-negeri Melayu, dengan penanaman lada hitam, buah pala dan cengkeh semua. Dan kalau kita lihat dari sudut pertanian komersial, kalau kita lihat di sini, iaitu pengusaha di negeri Selat menanam modal dalam pengusaha di negeri-negeri Selat menanam modal dalam penanaman tebu di seberang perai. Jadi sebab itu seberang perai terkenal sebagai pusat pengeluaran gula yang utama di negara kita. Gula sugar. Dan kemudian pemodal membuka ladang kopi. Ladang kopi, dan kopi menjadi tanaman ekspor negara kita. Kemudian pemodal Perancis pula datang menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor. Dan tanaman kelapa sawit kemudian ditanam secara meluas di Johor dan juga di Perak. Dan menjelang 1920-an, tanah Melayu mula mengeksport minyak kelapa sawit. Jadi pemodal juga menanam ubi kayu di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dan tanaman teh diusahakan di Cameron Highlands. Mereka mengusahakan teh Ceylon yang bermutu tinggi. Dan antara syarikat yang terlibat termasuklah Sime Darby dan juga Guthrie. Ini harus diingat. Sime Darby dan Guthrie dulu adalah milik British. Ingat Sime Darby dan Guthrie memang British punya. Tetapi oleh kerana pada tahun 1980-an, negara kita berjaya mengambil alih syarikat-syarikat tersebut. Menjadi milik negara. So itulah cerita berkaitan dengan pertanian komersial. Ya betul, Tun Mahathir punya kerja. Betul, Tun Mahathir. Kemudian juga dengan dengan Khalid Ibrahim. Ya. So ini antara syarikat yang terlibat dengan pertanian komersial. Begitu juga di Sarawak. Kawasan penanaman lada hitam di Sarawak, dan juga sagu daripada pokok rumbia. Sagu ni untuk campuran dalam makanan Sagu pun banyak. Sandarbi sebenarnya lama. Sandarbi sebenarnya ditubuhkan sejak daripada British lagi. Back to 18 something. So memang telah ditubuhkan di British. Kemudian British invite syarikat Sandarbi untuk memulakan perladangan di tanah Melayu. Bermula dengan perladangan getah dan sebagainya, kemudian perlombongan dan sebagainya. So masuklah Sandarbi, Guthrie, Harrison and Crossfield, Boston. Itu semua syarikat-syarikat yang daripada British dan datang ke sini. Namun begitu, apabila kita merdeka, beberapa company sahaja yang masih ada di sini seperti Sandarbi dan Guthrie. And then beberapa tahun kemudian Malaysia
berjaya take over Sandar Bidang Gatri untuk menjadi milik Malaysia pula. Mula diasaskan di Britain tapi dimiliki oleh Malaysia. Jadi itulah yang berlaku kepada syarikat-syarikat British yang wujud di tanah Melayu pada waktu itu. So bagusnya diorang kerana berjaya mengambil alih syarikat-syarikat British. Baik. Kemudian di Sabah juga Lebuh Raya Gatri. Yalah, Lebuh Raya Gatri itu dulu, syarikat Gatri lah yang buat dulu pada awalnya. Baik, di Sabah SBUB melakukan pelaburan dalam penanaman tembakau. Dan tanaman ini diusahakan di Pulau Banggi, Teluk Marudu, Sungai Labuk, dan tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah. Termasuklah syarikat terlibat ialah London Borneo Tobacco Company. Apa kegunaan tembakau sebenarnya? Okey. Saya dah beli banyak kat UPM lebih kurang lah. Apa kegunaan tembakau sebenarnya? Siapa tahu apa kegunaan tembakau? Okey. Okey. Tembakau sebenarnya digunakan untuk membuat rokok. Rokok. Okey. Sigaret lah sigaret. Jadi itulah. Okey, permintaan yang tinggi terhadap rokok menyebabkan permintaan tinggi terhadap tembakau. Okey, itu pertanian komersial. Dan especially getah. Kalau kita lihat, apabila kejatuhan harga kopi di pasaran dunia pada tahun penghujung abad ke-19, maka mereka menggantikannya dengan tanaman getah untuk diekspor. Kalau dadah diperbuat daripada apa? Kalau dadah diperbuat daripada apa? Okey. Dia dadah ni banyak jenis. Okey, jap. Kita baik. Baik, yang serbuk tu ada yang makan, ada yang hidup, ada yang cairkan. Jangan buat. Baik. Getah. Baik, apabila harga kopi turun, maka British telah ubah kepada penanaman getah. Dan mereka mengambil kesempatan daripada penguasaan ke atas negeri Melayu, maka British telah menjemput pelabur-pelabur Eropah seperti Guthrie, Sime Darby, United Plantations, Harrison and Crossfield, Boston Battery Estate. Boston ni sejak dulu memang dah ada. Dan mereka semua buka ladang getah. Mereka buka ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Sebab dia orang ada modal yang banyak. Nak beli pokok getah semua tu. Ingat pokok getah, ingat getah bukan datang dari Malaysia. Getah bukan pokok asal Malaysia, bukan. Getah sebenarnya berasal daripada Brazil. Getah sebenarnya berasal daripada Brazil. Kemudian British telah ambil getah itu bawa ke Britain, dan daripada Britain mereka bawa sampel-sampel pokok getah itu ke Sri Lanka. Daripada Sri Lanka mereka bawa pergi ke Singapura, dan daripada Singapura mereka bawa ke negeri Perak. Daripada Perak itulah mulanya penanaman getah. Secara komersial, secara besar-besaran di Perak dan Selangor dan sebagainya. So ingat getah bukan pokok asal Malaysia. Baik. Jadi kalau kita lihat Sarawak pula, dinasti Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing, namun syarikat ini menanam modal dalam peladangan getah di Dahan, Bibi dan Sungai Samarahan. Hanya satu syarikat sahaja, syarikat Borneo Berhad sahaja yang diberi kebenaran usahakan tanaman getah. Dan getah mula menjadi tanaman ekspor Sarawak pada tahun 1910. Itu kegunaan getah. Dan di Sabah juga getah ditanam, iaitu SBUB telah melabur modal dalam penanaman getah yang ditanam di Bonggaya, di Sungai Labuk, dan Jesselton juga menjadi pusat perdagangan getah. So antara syarikat getah di Sabah termasuklah British North Borneo Para Rubber, British North Borneo Company, Langkot Borneo Rubber Company Limited. Jadi inilah senarai syarikat getah yang pernah beroperasi di Sabah. Kamu tengoklah dia punya modal.
Okey, kalau keluasan 20,000, 12,000, okey, modal kat 200,000 pound sterling, 100,000 pound sterling. Okey, penduduk tempatan tak ada duit sebanyak itu. So British, okey, syarikat-syarikat ini ada modal yang banyak untuk memulakan perlandangan getah yang besar. Jadi itu kekuatan dia. Baik, ada soalan. Jesselton di mana cikgu? Jesselton sekarang ini dipanggil Kota Kinabalu. Jesselton sekarang ini dipanggil Kota Kinabalu. Okey. Jadi itu okey tentang Jesselton. Jadi kita lihat di sini ya. Pemodal asing sentiasa mengintai peluang untuk eksploitasi kekayaan dan kemakmuran negara kita. Oleh itu, kita haruslah sentiasa berusaha dengan gigih untuk memanfaatkan sumber hasil bumi negara kita. Kalau orang lain, okey, British memanfaatkan tanah kita, kemudian juga perlombongan kita, okey, kenapa kita tak usahakan? Rugilah penduduk tempatan tak usahakan sendiri. Kena usahakan. Baik. So, pertama sekali modal yang besar. Yang kedua, teknologi. Nampak ni? Okey. Ekonomi komersial, ekonomi moden, barat bawa masuk apa? Teknologi. Sebab bagi mempercepatkan proses pengeluaran dengan lebih cekap dan menguntungkan, pihak British berusaha membawa masuk teknologi moden dalam kegiatan perlombongan dan kegiatan pertanian. Iaitu sebagai contoh perlombongan, negeri-negeri Melayu pada tahun 1929 terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu. 107 buah dan kesemuanya milik syarikat Eropah. Semua milik syarikat Eropah. Seperti Pahang Consolidated Company Limited, syarikat Malayan Tin Dredging dan Gopeng Consolidated. Syarikat ini memperkenalkan teknologi kapal korek dan perlombongan hidrolik. Perlombongan secara penggunaan air yang banyak. Di samping itu, Eastern Smelting Company dan Straits Trading Company ditubuhkan untuk melebur biji timah. Melebur itu maknanya mencairkan biji timah itu. Dan kalau kamu tengok gambar tu, itulah dia kapal korek. Buat pertama kalinya digunakan oleh syarikat Malayan Tin Dredging di Batu Gajah, Perak pada tahun 1912. Inilah di kapal korek. Memang besarlah. Dia macam kilang tengah-tengah tasik. Kilang tengah-tengah tasik, tengah mengorek biji timah. Memang besar gila. Dan kalau kita lihat di bawah tu pula, masih digunakan ke? Sekarang ni sekarang ni tak digunakan dah. Sekarang ni teknologi lebih kepada teknologi yang bersih. Melebur biji timah tu apa? Melebur tu mencairkan biji timah. Harus diingat, biji timah ni bukan Fatimah tu, bukan Fatimah, bukan Fatimah, dia timah. Timah ni sebenarnya adalah dia berbentuk pasir-pasir halus, okey, yang berwarna hitam. Pasir-pasir halus berwarna hitam ya. Dan pasir-pasir halus tu berwarna hitam dia sebenarnya adalah logam. Apabila dipanaskan, semua itu akan cair, membentuk kita kata seketul timah. Seketul timah. Dan timah ini banyak digunakan untuk apa? Untuk membuat kenderaan, iaitu bodi-bodi ataupun badan kenderaan, badan kereta. Sebab apa? Sebab dia mudah untuk dibentuk. Ya, badan kereta mudah untuk dibentuk kalau pakai biji timah. Pakai biji timah, tapi biji timah tu mesti campur dengan besi supaya dia kuat. Dia campurkan dengan aluminium sikit. Supaya apa? Supaya tak berkarat. Ingat, kalau kereta tu guna seluruhnya besi sifat dia mudah karat. Betul tak? Jadi dicampurkan dengan biji timah dan juga dicampurkan dengan sedikit aluminium supaya dia lembut dan juga tahan karat. Sebab itu biji timah banyak permintaan semasa revolusi perindustrian di barat.
Ingat, revolusi perindustrian adalah satu revolusi melakukan industri secara besar-besaran, iaitu industri buat kereta dan juga industri untuk membuat tin-tin makanan dan tin minuman. Ingat, tin makanan, tin minuman pun tak boleh berkarat. Kalau tidak, dia berpenyakit kan? Dia akan beracun. Jadi sebab itu kena gunakan timah dan aluminium. Okey, untuk mengelak daripada karat. So itu kegunaan biji timah. Penting tu sebenarnya ya. Jadi timah banyak terdapat di tanah Melayu. Sebab itu ya betul, sebab itu kalau kita lihat banyak kaedah-kaedah perlombongan seperti yang ini. Kaedah perlombongan biji timah bawah tanah dengan membina terowong. Diperkenalkan oleh Pahang Consolidated Company Limited di Lombong Biji Timah Sungai Lembing, Pahang. Guna lombong kau. Lombong dan juga lombong bawah tanah yang ada terowong. Itu. Dan kalau kita lihat di sini, inilah pekerja lombong sedang menggunakan mesin gerudi, jumbo drilling. Untuk memecahkan batuan yang mengandungi biji timah di lombong biji timah bawah tanah di Sungai Lembing, Pahang. So, teknologi-teknologi ini seperti kapal korek, kemudian teknologi perlombongan secara terowong, kemudian teknologi mesin gerudi, itu semua datang daripada barat. Teknologi. Jadi begitu juga di Sarawak. Antimoni di Lombong di Bau. Oleh syarikat Borneo Bau Sarawak dengan menggunakan kaedah moden. Kemudian dibuat kilang melebur antimoni, didirikan di Bau dan juga di Kuching. Kemudian antimoni dipasarkan ke Singapura. Sabah sama juga, terowong Tanjung Kubong ni. Di Labuan pernah menjadi tapak aktiviti perlombongan arang batu. Jadi kalau kita lihat kemajuan teknologi yang dibawa oleh British telah mempercepatkan proses pengeluaran dan pembangunan bagi industri perlombongan. Jadi ini kita tak boleh nafikanlah, memang mereka maju dari sudut teknologi. Kita tak boleh nafikan itu. Tak boleh nafikan memang dia orang majulah. Baik. Dari sudut pertanian, H. N. Ridley. Ini pertanyaan. Ingat nama ni. Soalan sini selalu keluar. H. N. Ridley. Nama orang ini. H. N. Ridley dilantik sebagai pengarah Taman Botanikal Singapura pada tahun 1897. Beliaulah memperkenalkan teknik torehan sistem ibidem atau sistem torehan tulang kering, tulang ikan kering. Ikan kering Dan teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Siapa kat sini pernah lihat teknik memotong getah, menoreh getah? Siapa pernah tengok nenek dia ke menoreh getah, atuk dia ke pernah menoreh getah ke kan? Pernah baik. Dalam video je. Pernah tapi lupa. Okey. Dia sebenarnya begini. Kalau kita lihat iaitu tengah getah pun tak. Baik, so kalau kita lihat katakan ini pokok getah. Pokok getah. Baik, cara untuk dia menoreh dulu orang potong sikit takik dan keluarlah getah, meleleh kat bawah tu getah. Meleleh lah getah tu. Jadi, cara pemotongan yang seperti ini bukan sabit. Tapi dia ada pisau toreh getah. Jadi bila dia potong macam ni, menyebabkan getah tu keluar, pokok tu tak tahan lama. So lama-lama dia akan cepat mati. Jadi untuk mengelakkan pokok getah tu cepat mati, apa yang dia orang buat, iaitu katakanlah ini batang getah. Katakan ini batang getah. So apa yang dia orang buat iaitu dia akan toreh. Potong daripada sini sampai sini. So dia potong hiris kat sini. So getah tu akan keluar. Dan mereka akan ikatkan dengan besi kat sini. Supaya letakkan mangkuk.
mangkuk getah dekat sini. Supaya nanti getah tu akan keluar. Getah tu akan keluar dan masuk ke berkumpul di bawah ni. Tu getah dia. Okey. Hari ni potong sikit. Besok datang lagi, toreh lagi. Toreh lagi, keluar lagi. Okey, sampailah ke malam. Okey, dah habis. Okey, besok datang lagi, toreh lagi. Ya, dia keluar susu getah. Yes. Okey, toreh lagi, toreh lagi. Toreh dan toreh dan toreh. Jadi sebab itu lama kelamaan kalau bertahun-tahun dia kering. Dia kering dalam getah tu ya. Dia akan jadi ketulan-ketulan getah. Tapi dia kenyal lah. Dia kenyal, dia tak keras. Dia kenyal. Dia macam getah yang lembik tu, macam sponge, spongy tu yang kamu selalu pegang-pegang tu kan. Macam tu lah tu. Dia punya lembik dia tu. Okay. So macam tu lah. Dia potong. So cawan ni pula nanti akan turunkan ke bawah. Okay, untuk isi pula ke bawah ni. Okay, dia akan potong lagi, potong sampai ke bawah. Dia akan potong sampai ke bawah. So, teknik ini akan menyebabkan pokok ini bertahan lama. Pokok getah bertahan lama. Sampai kadang-kadang boleh toreh selama 5 tahun, kadang-kadang 6 tahun. Boleh ambil getah dia. Jadi inilah cara menoreh getah, teknik ikan herring ataupun teknik sistem ibidem. Okay, dia potong sikit je. Jadi inilah dia teknik yang diperkenalkan oleh siapa? Diperkenalkan oleh H.N. Ridley. Ingat nama ni. Okay, H.N. Ridley. Okay, itu teknologi penoreh getah. Okay, so itu teknik dia. Dan beliau juga, okay, iaitu H.N. Ridley juga memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap. Dia bungkus anak-anak getah. Anak-anak getah ni maknanya anak pokok getah yang kecil-kecil tu ada dalam pasu yang kita kata yang plastik beg hitam tu kan. Kemudian diletakkan arang yang lembap. So tujuan dia untuk apa? Supaya anak-anak pokok getah itu boleh diangkut ke tempat yang jauh. Supaya di tempat jauh tu boleh dibuka another ladang getah. You see? Anak pokok getah boleh dibawa ke tempat lain. Dengan cara letakkan dalam beg plastik dan kemudian letakkan arang yang lembap. So siapa yang perkenalkan dua teknik ni? Dua teknik ini diperkenalkan oleh H.N. Ridley. So teknik ibidem dan juga teknik membungkus anak-anak pokok getah. Dua. H.N. Ridley ya. Tanisha, cik tengok H.N. Ridley tu. Ada iras muka abah tak? Gurau. Okey. Baik. Okey. Okey, baik. Okey. Baik. So kita lihat. Baik, Sarawak. Okey, Sarawak pula. Kalau kita lihat di Sarawak. Okey. Sarawak ada kilang memproses lada hitam di Betong, Sarawak yang masih mengekalkan pertanian tradisional. Itu di Sarawak. Maknanya ada kilang memproses lada hitam. Kemudian inilah dia pemandangan di sebuah kilang memproses sagu di Mukah, iaitu di Sarawak. Dan juga ini adalah kilang memproses getah di Sabah. Dia proses getah. Getah ni sebenarnya, kalau kamu nampak, cikgu kenapa nampak sekeping macam tu? Sebenarnya ketulan-ketulan dalam mangkuk tadi tu kan, dia orang akan keluarkan getah tu daripada mangkuk tu dan masukkan dalam guni. Dia bawa ke kilang. Di kilang tu semua getah-getah tu yang ketulan-ketulan tu akan dikumpulkan dan dia akan penyekkan dia menjadi lepeh, menjadi sekeping. Itulah dia. Dia memproses getah. Itulah cara dia. Okey. Baik. So kalau kita lihat, inilah dia di Sabah. Dan ini pekerja sedang mengasingkan daun tembakau mengikut mutunya di sebuah kilang pada awal abad ke-20.
Maknanya, gambar-gambar ini menunjukkan apa tahu? Teknologi yang diperkenalkan. Teknologi memproses lada hitam, memproses getah, memproses sagu, memproses daun tembakau. Yang ini teknologi pertanian yang sistem ibidem dan juga teknik membungkus anak-anak pokok getah. Dan juga teknologi dalam perlombongan seperti kapal korek, dan juga perlombongan biji timah bawah tanah serta menggunakan mesin gerudi. Jadi inilah dia teknologi-teknologi yang diperkenalkan. So ingat, pertama kita dah tengok, ciri ekonomi moden ialah pertama modal yang besar, yang kedua, menggunakan teknologi moden atau teknologi terkini. Dan yang ketiga iaitu penggunaan buruh. Apa itu buruh? Buruh ini ialah pekerja. So British membawa masuk buruh dari luar. Ingat daripada luar tanah Melayu untuk menampung kepesatan. Maknanya kepesatan ini maksudnya kemajuan, untuk menampung kemajuan kegiatan perlombongan dan pertanian di negara kita. Contoh, di perlombongan negeri-negeri Melayu, oleh kerana pembangunan dan kepesatan ekonomi menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan perlombongan biji timah. So di Sarawak, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk usahakan lombong emas dan juga antimoni di bau. Manakala di Sabah, SBUB, kita tahu Sabah SBUB kan, menggalakkan kemasukan orang-orang Cina untuk bekerja di sektor perlombongan dan mereka melombong emas di Sungai Segama. Jadi, British bawa masuk buruh-buruh daripada luar. Dan keutamaannya, antimoni itu apa, cikgu? Antimoni itu sebenarnya adalah sejenis bahan yang sama seperti biji timah. Sama sifat dia seperti biji timah. Cuma dia punya kualiti itu dan juga dia punya bentuk agak berbeza. Berbeza sedikit daripada biji timah lah. Baik. Itu dari sudut perlombongan. Dari sudut pertanian, di negeri-negeri Melayu, British membawa masuk orang-orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang-ladang getah. Sebab itu, kalau kita lihat, Malaysia terbentuk seperti ini. Iaitu apa? Kalau di kampung, orang-orang Melayu je. Kalau di kawasan yang ada ladang getah, kebanyakannya orang India. Dan kalau kita tengok di bandar-bandar, ada orang Cina yang ramai. Kenapa? Kerana perbezaan kegiatan ekonomi yang British bawa. British nak majukan perlombongan biji timah. British panggil pelombong-pelombong Cina untuk bekerja di lombong biji timah. Lombong biji timah banyak kat mana? Di Ampang, KL, di Ipoh, Perak, di Seremban, Negeri Sembilan. Jadi sebab itu bandar-bandar yang ada di situ kebanyakannya, majoritinya adalah orang-orang Cina. Di kampung-kampung, majoritinya orang Melayu. Pergi ke ladang getah. Ladang getah pula, kalau kamu tengok ladang getah kan, pastinya ada tempat untuk penempatan orang-orang India. Jadi, orang India tinggal di situ untuk bekerja di ladang getah. Jadi, ini menyebabkan apa? Masyarakat kita dipisahkan melalui penempatan dan juga dipisahkan melalui kegiatan ekonomi. Sebab itu perpaduan susah untuk dibentuk. Kerana perbezaan tempat dan perbezaan pekerjaan menyebabkan tidak ada interaksi antara kaum-kaum. So, sebab itu sehingga sampai satu tahap tercetusnya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang akan kami belajar
semasa sejarah tingkatan 5 bab yang ke-6. Lambat lagi sabar. Okey. Lambat lagi sabar. Okey. So itu topik-topik yang best dalam sejarah tingkatan 5 lah. Kamu tingkatan 3. Relax dulu. Tapi bermulanya pasal ni lah. Okey. Pasal kegiatan ekonomi yang berbeza dan juga kerana penempatan yang berbeza. Itu sebenarnya. Jom kita lihat. Okey. So negeri-negeri Melayu, okey, British membawa masuk orang India. Di Sarawak, okey, kemasukan orang Cina didorong oleh pelbagai galakan yang diberi oleh Charles Brooke, dan pada tahun 1901 orang Cina Fu Chao dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh ladang, dan juga orang Jawa dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja di ladang getah. Di Sabah, orang Cina dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di ladang tembakau. Dan SBUB membentuk lembaga penasihat orang Cina disandarkan untuk menjaga kebajikan orang-orang Cina. Maknanya di sini, okey, buruh yang ramai, okey, dibawa masuk, buruh luar dibawa masuk untuk memenuhi permintaan kegiatan perlombongan dan juga pertanian. Okey, tembakau guna sebagai perubatan kan? Ya. Juga digunakan, tembakau boleh digunakan sebagai perubatan dan juga digunakan, kebanyakan digunakan untuk rokok lah. Tembakau ni rokok lah sebenarnya. Jadi itulah kegunaan tembakau sebenarnya. Baik. Jadi inilah faktor yang ketiga, buruh. Baik. So kita telah lihat 3 faktor ekonomi moden. Ciri-ciri ekonomi moden. Yang pertama, modal. Kita dah tengok modal yang besar, untuk membuka ladang dan sebagainya. Kemudian juga kita dah lihat yang kedua, iaitu berkaitan dengan teknologi. Dan yang ketiga, iaitu membawa masuk buruh luar untuk bekerja dalam ketiga-tiga kegiatan ekonomi. Perlombongan dan pertanian. Baik. Sebelum kita meneruskan kepada skala besar dan bercirikan ekspor, ada soalan tak nak tanya? Cikgu buka kepada soalan nak tanya tentang apa juga berkaitan dengan sejarah bab 6 ini, ataupun mungkin bab-bab lain, atau mungkin juga sesuatu yang sedang bermain di fikiran kamu. Nak tanyalah. Nak tanya, silakan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya, mungkin Zafran nak tanya. Mungkin Alia Hanani nak tanya. Utaya, Izakil, Tarun, Mildred, Umar Danish, ataupun Teh Sichuan, Zanish. Ada Michael nak tanya apa-apa? Razizki? Ya. Ada apa-apa soalan? Antimony itu ialah sejenis bahan logam yang sama seperti biji timah. Tapi dia tak banyak lah. Dia tak banyak macam biji timah. Biji timah banyak. Antimony ni tak banyak. Okey. Tu beza dia. Okey. Baik. Terima kasih banyak Tarun. Dari sudut tu. Cikgu, Brazil iklim apa? Bagus. Brazil ni sebenarnya iklim dia sama seperti Malaysia. Sebab Brazil terletak di garisan khatulistiwa. Maka Brazil dengan Malaysia, kita letak berhampiran garisan khatulistiwa, maka mendapat iklim khatulistiwa, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi sebab itu, getah boleh ditanam di Brazil, boleh juga ditanam di tanah Melayu. Itu sebab itu iklim dia sama. Iklim dia sama. Tapi persoalan yang besar ialah kenapa di Brazil walaupun iklim sama, diorang ada Ronaldo, Ronaldinho, kemudian mereka ada Neymar, ada Pele, tapi kenapa kita tak ada? Kenapa kita tak ada? Kenapa kita tak ada? Kita ada. Coming soon kita akan ada Adam Haikal. Kita akan ada Irfan Rifki. Kita akan ada Tarun. Itu nama-nama bakal pemain bola sepak Malaysia. InsyaAllah. Alamak.
Okey. Kan dia punya gelecek kalah Ronaldinho tu. Tapi saya kaki bangku cikgu. Tak apa, tak apa. Ifadifki, kamu tukar bangku pada meja. So jadi kaki meja. Terbaik. Baik. Seterusnya. Saya kaki kerusi. Okey. Kaki kerusi Baik. Kaki apa pun tak kisah. Okey, jangan kaki-kaki yang negatif okey, kaki pau ke, kaki apa? Kaki ugut ke, jangan. Okey, yang negatif jangan. Okey, kaki perempuan ke jangan. Jangan. Okey. Itu yang negatif. Jangan. Baik. Ada je lah soalan. Ada soalan tak? Tak ada tak ada, kita akan pergi kepada okey. Kita kata sebagai ciri yang keempat. Ciri ekonomi moden yang pertama iaitu modal yang besar. Yang kedua iaitu berkaitan dengan penggunaan teknologi yang moden. Dan yang ketiga iaitu penggunaan buruh yang banyak. Okey, iaitu buruh asing. Dan yang keempat iaitu skala besar dan bercirikan ekspor. Perlombongan dan pertanian di negara kita ini dijalankan secara besar-besaran. Untuk apa sebenarnya? Untuk ekspor. Untuk dihantar ke luar negara bagi memenuhi keperluan pasaran di barat. Sebab itu dia keluarkan banyak-banyak. Contoh kalau kita lihat di sini, perbezaan, okey, graf menunjukkan pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Kalau kamu tengok 1910 pelombong Eropah banyak ni. Okey, pelombong Cina banyak ni. Okey. Tapi kemudian apabila menjelang tahun 1920, okey, pelombong Eropah telah mengeluarkan lebih banyak dan dia semakin sedikit, dan tahun 1928 dia semakin banyak dan sama, dan lama-kelamaan pelombong Eropah mengeluarkan lebih banyak berbanding pengeluaran oleh pelombong Cina. Jadi pengeluaran dia lebih banyak. Dia stop 1937 sebab 1939 World War II. Ya, betul. 1939 bermulalah Perang Dunia yang kedua. Yes, betul. Ya, betul. Baik. Begitu juga pengeluaran arang batu di Sarawak. Tahun 1874 500 tan. Tapi 1898 31,390 tan. Begitu juga petroleum di Sarawak. Mula-mula tahun 1912 5,534 tan. Tahun 1920 146,729 tan. Baik. Kamu tak akan dapat bayangkan tan ni macam mana, berapa besar, berapa banyak. Senang je. Dia macam ni. Kamu pernah tengok tak ada lori, satu tan tu 1,000 kilogram tau. Ada satu lori, lori yang kepala warna merah. Dan belakang dia tu dia ada canvas. Dia ada canvas tutup tapi yang pendek punya. Pernah tak tengok lori-lori kepala merah yang pendek-pendek tu bawa barang kat jalan raya? Kamu pernah tengok kan? Lori-lori tu. Baik, lori tu ialah lori 1 tan. Lori 1 tan. Ya. Lori tu beratnya 1 tan. So, kalau katakan 500 tan, kamu bayangkan ada 500 biji lori itu. Itu pun dah banyak. 500 tan 500 biji lori. Lori warna kepala merah tu. Bayangkan pula kalau 31,000. 31,000 tan. Maknanya ada 31,000 lori biji timah. Bapak banyak gila. Kan? Memang banyak gila. Akhirnya dapat imagine. Ya. Kalau dia dah 31, itu imagine dah 31 ribu lori. Takkanlah nak pakai lori lagi kan? Jadi diorang guna, sebab tu diorang guna kereta api dan juga kapal laut untuk hantar biji timah itu ke Britain. So, kalau kamu nak imagine, itulah cara imagine. Macam mana banyak ni 1 tan tu. Kamu tengok lori pendek kepala merah dengan ada canvas belakang tu, itu 1 tan.
Bayangkan kalau ada 500 tan, maknanya ada 500 biji lori. Ui, banyak kot. Memang banyak gila. Ini kan pula 31,000. 31,000 tan. So memang banyak gila. Jadi itulah bayangan bagaimana banyaknya biji timah yang diangkut keluar. Diangkut keluar, okey, daripada negara kita. Okey, sayangnya keluar banyak-banyak tu, kekayaan dia bukan diperoleh oleh kita. Tapi kekayaan tu diperoleh oleh siapa? Siapa yang kaya bila keluarkan biji timah banyak-banyak ni? Siapa? Persoalannya. Betul, British lah. Kan? Sebab dia ambil, kemudian dia buat kenderaan apa semua, dia yang untung. Kita duk nganga je tengok dia bawa kita punya biji timah. Jadi itu yang geram tu. Kan? Itu yang geram sebenarnya. Baik. Dan kalau kita lihat pada akhir abad ke-19, negara kita merupakan penyumbang utama kepada pengeluaran biji timah dunia, iaitu 55% daripada jumlah keluaran dunia. Biji timah kita, pengeluaran biji timah dunia, 55% datang daripada tanah Melayu dan 45% daripada negara-negara lain. Maknanya pengeluaran biji timah utama dunia pada waktu itu adalah dari tanah Melayu. So siapa kata tanah Melayu ni tak kaya? Kaya. Cuma kita tak belagak dengan kaya lah. Okay. Kita tak belagak dengan kaya kita. Kita relax-relax je kan. Relax-relax je lah. Baik. Itu dari sudut perlombongan. Dan juga kita tengok kat sini pertanian. Okey. Dia gunakan skala modal yang besar ataupun skala untuk pengeluaran besar-besaran. Okey, dari sudut pertanian ada keluasan ladang getah. Pertambahan keluasan ladang getah. Masih keluarkan biji timah ke? Ya, masih ada. Tapi tak banyak lah. Okey, getah kita punya biji timah banyak keluarkan di negeri Perak. Masih ada lagi. Masih ada lagi sikit lah. Okey. So, pada bermulanya 5,965 ekar, kemudian makin lama makin banyak menjadi 642,000 ekar. Ladang getah. Bapak banyak gila. Dan di Sarawak, tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam, tembakau ditanam secara meluas untuk dieksport. Dan getah merupakan eksport kedua Sarawak selepas petroleum. Eksport besar-besaran aja. Dan di Sabah, inilah taburan kawasan penanaman getah di Sabah. Di Kudat, di pantai barat, Sabah, Sandakan, pantai timur, kawasan-kawasan penanaman getah. Maknanya mereka kenapa tak tanam secara besar-besaran? Untuk ekspor. Skala besar, maknanya mereka buat pertanian skala saiz yang besar untuk ekspor. Itu ciri yang keempat. Ya, ciri ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British. Dan yang kelima, mereka mengeksploitasi tanah kita. Tanah. Yang kelima, tanah merupakan aset yang amat berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur-pelabur Eropah. So, tanah bagi kawasan perlombongan, tanah yang ada kawasan perlombongan dan perladangan, biasanya ialah kawasan hutan yang belum diterokai serta terpisah daripada pertempatan penduduk tempatan. Bukan di kampung-kampung, tapi biasanya dalam hutan, mereka jumpa biji timah. Jadi mereka pun lakukan perlombongan di kawasan itu. So, antara syarikat Eropah yang membuat pelaburan di negara kita adalah seperti, inilah dia, Boston and Company, Guthrie, Harrison and Crossfield, Borneo Co Limited dan Sandarbi and Co. Jadi, inilah di syarikat-syarikat yang menggunakan tanah yang secara besar-besaran. So, pelabur Eropah berminat dengan tanaman komersial kerana lebih menguntungkan dan tidak melibatkan sistem pengairan yang mahal seperti padi.
Padi kena tanam, bila tanam kena guna banyak air. Ya, tapi kalau tanaman seperti guna, seperti tebu, seperti getah, dia tak perlu banyak air. Dia perlu tanah yang subur je. Jadi sebab itu pelabur Eropah suka dengan tanaman komersial ini, maka mereka eksploitasi tanah yang ada di tanah Melayu untuk tanaman secara besar-besaran. Jadi kesimpulannya, British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden di negara kita untuk mengeksploitasi sumber yang ada seperti perlumbungan dan pertanian. Jadi kita perlulah ambil iktibar. Jadi kita kenalah bersikap gigih dalam usahakan sesuatu pekerjaan supaya dapat memastikan pulangan yang lumayan. Tahukah anda, British mengatur strategi agar penduduk tempatan, tengok strategi ni. Okay. Cikgu, mana London dapat getah kat negeri dia? Tak, London dapat getah daripada Brazil. Daripada Brazil, mereka bawa ke London. Mereka ambil daripada Brazil sebenarnya. Okey, korang tengok ni. Ini, soalan ini, okey, kerap keluar di soalan objektif. Ya, soalan ini tahukah anda? Kita ingat tahukah anda biasa-biasa je. Rupanya tahukah anda ni penting tau. Okey, iaitu British mengatur strategi agar penduduk tempatan, iaitu penduduk-penduduk orang Melayu ni, hanya usahakan tanaman padi sahaja. Dan mengelakkan mereka menjadi pesaing kepada pelabur Eropah. Sebenarnya penduduk tempatan orang Melayu nak tanam getah juga. Nak tanam pokok getah juga sebenarnya. Sebab tengok, macam pokok getah ni memang menghasilkan pulangan yang lumayan. Nak tanam pokok getah jugalah. Tapi British, dia tahu, jangan bagi orang Melayu ni tanam getah. Jadi British telah memperkenalkan Enactment Tanah 1917 yang menghalang penduduk tempatan menanam getah. Nampak tak? British juga menyekat bantuan kredit pertanian, maknanya bantuan pinjaman untuk pertanian, subsidi dan pinjaman modal kepada penduduk tempatan. Ada penduduk tempatan sebenarnya yang nak usahakan, tapi British tak bagi. Jadi hal ini menyebabkan petani tempatan mengalami masalah hutang bagi membiayai operasi tanah sawah mereka. Akibatnya, tanah-tanah kepunyaan penduduk tempatan tergadai dan berpindah milik kepada orang luar. Nampak tak? British punya strategi. British punya strategi. Dia tak bagi orang Melayu, orang-orang pembesar-pembesar Melayu nak pinjam modal, nak buka ladang getah. Tak bagi. Ini biar syarikat kami yang buat. Dia nak syarikat dia je. Ada protes. Sebab itu, kalau kita perasan, daripada sejak penubuhan NNS, NNMD, NNMTB, sebenarnya raja-raja Melayu dan para pembesar memang sebenarnya tak suka dengan residen-residen British dan penasihat-penasihat British. Tak suka. Sebab apa? Bila diorang kata, British, kau bolehlah buka ladang getah kat situ. Kami nak pernah buka lah. No, you cannot. You cannot. You cannot. Because of very very high cost here. Dia cakap apa? Orang Melayu kata apa? Tak apalah. Kalau macam tu kami pinjam modal pada kamu. Cannot. Let British do. Biarkan syarikat-syarikat company British buat. Kamu semua tak payah buat. Kerana apa? Kerana British tak mahu orang tempatan buat juga getah dan bersaing dengan syarikat-syarikat British. Nampak tak? Dia nak biarkan orang British, kau tanam padi je lah. Jangan tanam benda lain. Itu sebenarnya. Jadi, kalau nak protes pun, raja ada protes. Raja, sultan ada protes, pembesar ada protes. Tapi British bagi kata, ini hal ekonomi. Hal ekonomi memang kami uruskan. So, tuanku tak perlu risau. Tuanku ingat pasal pentadbiran je. Dan juga tentang agama Islam dan juga adat istiadat. Hal-hal lain biar kami uruskan. Betul tak? Residen British dengan penasihat British, itu tujuan dia kan? Nampak tak? Betapa
betapa kita kata kejamnya, betapa tipu muslihat yang tinggi digunakan oleh British ke atas pembesar dan sultan-sultan supaya British dapat untung. Kita nganga tak dapat apa-apa. You see? Jadi pengajarannya, okay, kita harus berhati-hati dengan orang luar yang cuba mengambil kesempatan ke atas kita. Ingat tu. Jadi cikgu harap kamu semua take note benda ni. Okay, so memang tak boleh percayai lah sebenarnya. Even kalau kamu tengok okay, cikgu kena stop lah.